Ini tajuk kita fizik nuklear dan kita akan membincangkan soalan SPM 2009. Okey. Soalan mencipta lah. Mencipta kan. Kita boleh tengok sini kan. Macam mana nak buat dia. Kita baca dulu soalan. Okey, dia kata sini dia kata radioaktif digunakan untuk merawat kanser. Kanser kan. Kanser. Jadi kalau kamu baca, elok kamu garislah apa yang berkaitan dengan soalan ni kan. Merawat kanser. Dan sinaran digunakan boleh menghasilkan kesan sampingan kepada pesakit. Ni kita dah faham dah. Menggunakan pengetahuan tentang keradioaktifan. Kita guna nak setting sikit gelap sangat lah. Okay. Sekejap. Okey, menggunakan pengetahuan tentang keradioaktifan, China terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan kesan sampingan. Okey, kesan sampingan. Okey, tersebut berdasarkan ciri-ciri yang digunakan, bagaimana pancaran radioaktif disasarkan kepada ke atas sel kanser. Okey. Ini lain sikit pada kes yang kita bincang sebelum ni kan. Biasanya kita bincang untuk mengesan penyakit kan. Mengesan penyakit kita perlu cucuk bahan radioaktif dalam badan kita kan. Tapi dalam konteks ni dia konteks lain sikit. Dia nak bunuh sel kanser. Jadi nak bunuh sel kanser dia akan mungkin dia ada macam shutter ni. Shutter ni macam kamera kan. Dia akan buka sikit, tutup balik. Sekejap je buka kan. Buka tutup. Tujuan dia supaya sinaran tu ditembak kepada sel kanser yang ada kat sini. Tumor sel kanser. Terus jadi sel kanser ni akan matilah. Faham maksud cikgu kan? Okey, jadi ada ni lah. Kita pilih kat sini kobat lah. Sumber dia kobat. Ni tungsten alloy shield ni dia punya perlindungan lah. Dia punya cover supaya sinaran tu tak keluar. Okey, ada ni rotating ni tak apalah, cikgu tunjuk kamu kan. Okey, maksudnya kita dah trace ada kanser di kawasan ni. Okey, doktor dah trace dah. Oh, sini ada kanser. Sekarang ni kita nak tembak di sini saja supaya sel kanser tu mati. Itu sebenarnya. Okey, boleh faham? Jadi sinar apa yang boleh bunuh terus sel kanser ni kamu rasa? Apa cikgu? Sinaran apa yang boleh bunuh sel kanser ni? Gamma. Ya, gamma kan. Kita pilih gamma sebenarnya dalam konteks ni. Tapi dos dia macam mana? Dos dia tinggi rendah sebab kita buka sekejap je. Dos dia masih lagi tinggi juga tapi tak setinggi terlalu macam reaktor nuklear kan. Tak setinggi reaktor nuklear. Dos dia masih tinggi tapi sesuai untuk manusia. Untuk sekejap je. Maksudnya pendedahan ni sekejap je. Supaya radiasi tu tidak merebak ke tempat lain lah. Okey, boleh faham tak? Tak boleh guna dos rendah? Dos dia rendah juga tapi sesuai untuk manusia. Boleh faham maksud cikgu kan? Okey, tu soalan dia. Okey, kita tengok macam mana kita nak tengok kan. Okey, yang pertama, ni kamu boleh jawab ni kan. Sebab cikgu dah bincang dengan kamu. Okey, sinaran bebaskan apa? Sinaran gamma. Okey, bagus. Gamma. Alasannya? Mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Okey, betul. Atau kamu kata dia boleh membunuh sel kanser. Okey, tu pun boleh juga. Tapi paling baik ni lah. Kamu jawab ni dulu. Kuasa. Ingat je gamma. Terus ingat. Cikgu. Kan? Ingat je gamma. Terus kamu tengok kuasa penembusan yang tinggi. Gamma. Kuasa penembusan yang tinggi. Boleh Okey, tu kita pilih sinaran. Lagi apa kriteria yang kita nak? Kriteria ni kadang-kadang masalah juga. Kita tak dapat nak fikir. Boleh faham kan? Kita tak keluar dalam kita punya idea kita nak keluar. Apa lagi ciri-ciri yang penting itu susah. Ni soalan kita ni memang susah sikit lah. Soalan dia tak ada bagi tahu macam ciri-ciri dia kan tak ada. Ya, betul. Kadang soalan tak bagi tahu, tak ada clue tu kurang. Tapi soalan sekarang SPM pun kamu tengok soalan tadi kan. Maklumat yang diberi ni tak berapa banyak kan. Tengok ni. Yang ada sini mungkin langkah boleh jaga kan. Ciri-ciri sinaran boleh kita gunakan lah. Sinaran tu. Okey. Kamu kena fikir ciri sinaran ni apa kesan dia lagi, kamu kena fikir. Ada maksudnya benda ni skop dia besar lah kan. Jadi susah sikit lah nak jawab soalan ni banding dengan soalan
menilai, yang bagi jadual kita pilih. Lagi senang tu kan. Yang ni agak susah sikit lah. Tapi kalau kamu dah biasa buat latihan macam Cikgu Ajar ni, dia datang sendiri bila keluar. Itu yang senang nak skor tu. Tu maksud cikgu kan. Okey, masa dedahan. Kamu tahu jawab. Tapi kalau nak fikir masa dedahan kan tak terfikir. Tu masalah dia kan. Masa dedahan macam mana kamu fikir? Pendek je lah. Apa alasan dia? Sebab lebih selamat. Tidak bahaya lah kan. Okay. Pendek. Singkat. Jawabnya. Badan tidak terdedah pada masa yang lama. Kan? Tidak terdedah masa yang lama. Itu dia. Memanglah benda ni kita nampak kamu boleh jawab, tapi bila nak fikir item tu dia punya tu kan, tu kadang-kadang masalah sikit. Okey, yang berikutnya, ambil sel image kanser. Sebelum ni kita ambil sel kanser ni, kita ambil dulu dia punya image dia. Melalui satu alat kita panggil ni kan, kamu tidak dapat lah kot kan, susah sikit. Itu panggil sebagai MRI ataupun sinar X. Sinar kanser, yang sel kanser yang kita dapat tu, dapat trace tu guna MRI ataupun sinar X. Boleh faham kan? Ini kita tahu je lah kan. Nak tahu macam mana cara dia tu kena belajar ke dalam je lah, kena masuk bidang je lah kan. Okey, radiografi ke apa kan, kita guna ni. Okey, dan alasan je kita pilih dekat sini, dia kata alat ini dapat, MRI ni dapat mengenal pasti kedudukan sel kanser. Ataupun kita kata alat yang sesuai. MRI ni kita panggil terowong lah. Ingat terowong? Dia masuk orang tu dalam terowong. Dia cucuk orang tu. Dah cucuk bahan radioaktif. Satu badan dalam bahan radioaktif tu akan mengalir dalam darah orang tu. Dan seluruh badan orang tu akan menghasilkan sinaran radioaktif. Boleh faham kan? Tak berbahaya ke cikgu? Tak ada tu, cakap dos rendah tu. Boleh faham? Tapi tak boleh lama sangat kan? Bila dos tu rendah, dia akan mengalir. Sinaran akan berlaku badan dia. Di mana tempat yang ada kanser tu, dia akan menghasilkan sinaran yang kuat. Kenapa? Sebab tersumbat. Boleh faham? Bagi tempat yang tersumbat, dia akan menghasilkan sinaran yang tinggi. Jadi dia tahu, dekat perut ni ada sel kanser kan? Jadi dia masuk lagi satu alat yang kita tengok gambar ni untuk menembak sel kanser tersebut. Boleh faham dah ni? Boleh. Itu contoh lah. Jadi kita nak kenal pastilah. Ni MRI kenal pasti. Memang susah nak fikir kan, kalau kamu nak fikir terus. MRI ini memang masalah sikit lah. Cikgu cakap kan. Kadang-kadang tak terfikir. Jadi kalau kamu dah biasa buat, insyaAllah boleh buat. Okey. Teknik yang digunakan, teknik tengok gambar ni kan. Sebenarnya soalan ni tak ada gambar tau. Tak ada gambar. Ini soalan cikgu letak gambar supaya kamu mudahkan kamu. Soalan ni tak ada gambar. Tu bahaya tu. Susah sikit soalan ni Jadi kita tengok teknik dia, tengok gambar ni tahu, iaitu menghalakan sinar gamma ke sasaran. Dekat mana tempat berlakunya tumor ataupun kanser tu, dia menghalakan terus. Okey, apa dia punya alasan? Alasannya apa alasan kamu? Nak halakan terus. Nak halakan terus ke sel kanser tu? Ni. Halakan sinar gamma ke sasaran. Jadi apa alasan ni? Nak kasih tepat. Yalah, boleh juga. Tepat kan. Dia kata tepat kena kepada sel kanser tu. Ataupun kita kata kita dapat mengelakkan. Elakkan sel yang lain daripada musnah. Boleh faham Mas Cikgu? Dia tembak kawasan ni je, kawasan lain, badan-badan kita lain tak adalah kena. Sebab dia macam kamera, dia buka sekejap tutup. Dia buka tutup sekejap je. Sebab tu dia kata dedahan yang singkat ni. Itu dia. Okey Jadi itulah, kalau kamu nak jawab ni bolehlah. Kalau kamu kata tadi terus halakan sinaran ke sasaran, alasannya elak sel lain daripada musnah. Inilah. Ini sebagai idea lain. Kalau kamu nak tabat ataupun kamu kata tadi terus menerus tembakkan terus menerus sinaran tu dikenakan kepada sel kanser tersebut secara terus kan. Okey. Itu pun boleh kan. Okey, jadi dos radiasi
kita pilih dos radiasi yang Rendah. ya, kita masih pilih rendah. Kita agak rendah sebab dia melibatkan manusia. Oh, betul tak? Dia melibatkan manusia. Tapi dalam ni konteks dia, walaupun dia rendah, dia lebih rendah daripada yang MRI tu, yang cucuk dalam badan tu. Sorry, lebih rendah pula. Dia lebih tinggi daripada MRI tu. Kalau kamu kerap masuk MRI ni, cikgu beritahu kamu ada setengah orang dia ada darah putih, darah putih ke apa, ada masuk bahan radiasi dalam badannya, nak check. Okey. Jadi bila bahan radiasi masuk dalam badannya, badan dia akan rasa panas. Tahu panas sebab apa Sebab dalam tidak balas radiasi dia akan menghasilkan haba, ingat Jadi badan tu rasa panas dan kadang-kadang menyebabkan rambut tu gugur. Tu kamu tengok kadang ada orang yang macam ada penyakit kanser dia gugur. Sebab apa? Dia banyak terlibat dalam rawatan kanser ni lah. Rawatan jadi panas, jadi gugur lah rambut dia. Itu tu tersebab lah Okey, dos yang rendah. Kenapa dos rendah? Apa alasan? Senang je ni. Kurang bahaya juga. Okey, macam tu je belum selamat lah. Ataupun kita kata, ni macam sama jawapan tadi lah. Elakkan bahaya hidup lain daripada musnah. Bahaya pun boleh Jadi soalan, kalau kamu dah pening sangat untuk apa alasan, kamu ingat cikgu cakap dalam bab fizik nuklear ni, jawapan alasan banyak. Berbahaya, tidak berbahaya, tu jawapan tu jadi popular lah jawapan popular. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada cuma masalah kita nak tahu dia punya ni dia punya point tu. Susah juga soalan ni. Ya? Susah juga soalan ni, cikgu. Soalan ni susah juga. Tapi itulah, kalau kamu dah biasa buat latihan ni, kamu boleh dapat point kat situ. Okey, jadi point yang pertama kita tengok tadi lah. Kita tengok sini Pertama kita nak tahu jenis sinar. Jenis sinar yang kita tahu, jenis sinar. Lepas tu sinar tu masa dedahan. Ni kan semua kamu kena kembangkan sendiri ni teknik dia. Ni silap ni dos radiasi lah ni dos. Dos lah. Dos dia radiasi yang rendah. Jadi itulah markah dia. Itulah diberi 8, 9, 10. Dan ada lagi poin-poin yang ada lebih, kamu boleh keluarkan jugalah. Ada idea lain tak kamu rasa nak jawab lain? Daripada jawapan ni. Mungkin boleh untuk untuk langkah keselamatan yang tu kot. Ya. Mungkin kamu boleh timbangkan dengan langkah keselamatan, nak simpan barang radioaktif dengan dalam kotak ke apa, kotak berplumber. Kamu cerita macam tu Jadi sebab ada tiga langkah keselamatan. Boleh? Sebab dalam konteks ni bagi teknik je. Jadi boleh jawab soalan tu. Boleh Boleh. Sebab ni cikgu format dia sampai 10 je. Cikgu pun dah lama ni, jadi terlupa sikit lah dia punya skema dia tu, agak terlupa sikit lah. Yang dia punya skema penuh dia lah. Okey, boleh Dennis Boleh. Okey. Kita berhentilah untuk soalan ni. Cikgu nak berhenti untuk rakaman